Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Jawatan Kuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi terus melakar kejayaan dan membuktikan keberkesanannya. Hari ini, harga 5 kilogram ditetapkan secara bulanan mulai 8 Ogos. Dan untuk bulan ini dijual pada harga RM34.70. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, harga itu ditetapkan susulan pelaksanaan harga maksimum minyak berkenaan secara bulanan berdasarkan harga bagi 1 tan metrik minyak sawit mentah CPO di Umum Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB. Bagi Ogos, ia pada harga RM4,063. Mengumumkan harga pada bulan yang sebelumnya, dan harga itu akan menjadi benchmark untuk menentukan harga retail minyak sawit tulen, minyak masak tulen yang dijual tanpa subsidi. Yang kedua, setelah MPOB mengisytiharkan harga bulanan, satu kaedah pengiraan telah ditentukan oleh KPDNHEP setelah berunding dengan pemain-pemain industri mengikut satu jadual bagi memastikan ada margin keuntungan yang mencukupi. Tan Sri Anwar menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Parlimen. Dan ini pula inisiatif bagi mendengar pandangan mahasiswa jika ada yang terkesan sekiranya berlaku kenaikan harga barang atau inflasi. Sesi pertemuan akan dilakukan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad bersama Majlis Perwakilan Pelajar di lebih 80 institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Pertemuan bertujuan meneliti, menambah baik dan sebagai langkah proaktif untuk menilai tidak berlaku keadaan luar jangka yang menyumbang kepada inflasi dalam negara. Apa yang ingin kita lakukan ialah kita akan melakukan engagement dengan kepimpinan di kampus-kampus untuk membolehkan kita mendengar pandangan-pandangan mereka seterusnya, dan untuk itu Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad akan menyusun satu program untuk engagement. Dalam perkembangan berasingan, Tan Sri Anwar turut memaklumkan mahasiswa yang tidak mendapat peranti siswa Keluarga Malaysia boleh membuat rayuan untuk diteliti semula. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi jaminan tiada kelewatan dalam membekalkan benih padi sah kepada petani oleh Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata beberapa langkah telah dilaksana bagi mengelak kelewatan. Walau bagaimanapun, kementerian tidak menafikan hakikat bahawa telah berlaku sedikit masalah dalam isu penghantaran benih padi sah pada musim 1-2021. Dalam hal ini, mulai Julai 2021, bagi menjaminkan tiada kelewatan dalam mendapatkan benih padi sah, MAFI telah melantik 13 pemborong benih padi sah dan 12 syarikat pengeluar melalui pengeluaran lesen borong oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi Beras, manakala lesen dan permit peruncit diberikan kepada ejen, individu dan syarikat yang berdaftar dengan kerajaan dan bernaung di bawah pengeluar ataupun pemborong yang sedia ada untuk mengedarkan benih padi sah. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi pula kini merangka cadangan membuka ladang jagung seluas 4,000 hektar. Pembukaannya mampu membekalkan hingga 5 tan bijirin bagi setiap hektar kepada penternak. Seterusnya menyediakan hingga 20% bekalan untuk input makanan. Kita mampu untuk membekalkan 20%
20% daripada 4,000 hektar yang kita buat tanaman jagung biji ini untuk kita supply kepada input makanan pada peternak-peternak. Yang ini mungkin memberi jaminan pada masa hadapan harga ayam akan lebih stabil dan memberi keuntungan pada rakyat. Terima kasih. Bermula sebagai hobi, seorang pesara tentera tidak menyangka minatnya berkebun secara kecil-kecilan kini jadi punca pendapatan. Biarpun hanya berkonsepkan pertanian bandar, namun beliau mampu mengusahakan sehingga 65 jenis tanaman. Wartawan Fahmi Muhammad Nur ada perinciannya. Aktiviti berkebun dimulakan Hamdan Ahmad Sapli di sekitar rumah selepas bersara pada 2011. Antara diusahakan tanaman sawi, terung dan cili. Selain buah-buahan seperti belimbing, ciku dan anggur, ia ditanam menggunakan kaedah konvensional, hidroponik dan aquaponik. Konsep saya senang aja. Tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Lebih kita jual. Itu konsepnya. Jadi apa keperluan di dapur ada di sekitar rumah saya. Lepas itu tanaman yang mudah ditanam, contohnya macam kangkung, sayur sawi kan yang mudah-mudah ditanam. Lagi herba-herba kegunaan di dapur kita. Selain tanaman, Hamdan turut menternak ayam, ikan dan burung puyuh. Selain mengusahakan madu kelulut, setiap sisa haiwan ternakan turut dimanfaatkan. Pusingan itu berguna. Contohnya sambur daripada makanan burung tadi, dia mendak di bawah. 2 minggu sekali saya cedok sambur tu letak ke dalam berbayam. Berbayam tu dia guna seperti jerami untuk menyerap tai ayam tadi, dan setiap sebulan setengah ataupun kita tengok dah tinggi, kita cedok jerami tadi kita buat baja. Tapi kita kena guna EM, iaitu efektif mikroorganisma, untuk menghilangkan bau dan juga untuk mengeringkan najis ayam tadi. So, kalau tengok tadi, lalat pun tak ada kat reban dan bau pun tak ada. Sekiranya ada yang berminat, beliau berbesar hati untuk berkongsi ilmu dengan pengunjung kebun miliknya. Berbudi pada tanah pasti ada hasilnya. Usaha yang digerakkan oleh Encik Hamdan ini mampu membekalkan makanan untuk keluarganya. Malahan lebihan daripada tanaman dan juga ternakan ini dikongsikan bersama masyarakat setempat. Yang paling penting, menjadi inspirasi buat lebih ramai mereka di luar sana mengusahakan pertanian bandar walau sekecil mana tanah yang ada. Laporan Fahmi Muhammad Noor, RTM. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Bertemu kembali. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI menggerakkan pasukan penyiasat susulan penemuan serpihan logam disyaki sebahagian komponen roket milik China di Pekan Sepupuk Lama, Niah, Sarawak. Pasukan itu terdiri daripada bahagian penguasa angkasa, Agensi Angkasa Malaysia MySA dan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom akan bekerjasama dengan Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Hasil siasatan akan dilaporkan dalam masa terdekat. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba, jika terdapat sebarang kerosakan akibat insiden itu, negara boleh menuntut ganti rugi berdasarkan Akta Lembaga Angkasa Malaysia 2022. Untuk memastikan bahawa sekiranya objek itu mendatangkan damage kepada negara kita, kita boleh tuntut dengan negara asal. Dia satu serpihan yang besar, tetapi dia telah sebenarnya di angkasa mereka telah buat satu dapatan awal bahawa yang masuk ke ruang angkasa ini sebenarnya serpihan yang kecil saja, tetapi kesannya besar kerana dia bergeser dengan ruang angkasa kita. Itu yang nampak cahaya. Yang berkemungkinan. Setakat ini, polis telah mengarahkan 2 keluarga yang tinggal berhampiran kawasan terbabit mengosongkan kediaman buat sementara waktu. Lokasi itu turut dipantau rapi untuk memastikan tiada insiden tidak diingini berlaku. MySA dilapor memaklumkan serpihan roket itu telah terbakar semasa memasuki ruang udara bumi dan pergerakannya turut melintasi ruang udara negara yang dapat dikesan di beberapa kawasan termasuk di Sarawak.
Sambutan Hari Tanah Negara HTN 2022 kembali diraikan bagi menghargai sumbangan warga pentadbiran tanah dalam memastikan perundangan dan pentadbiran tanah sentiasa relevan dan selari dengan arus perdana pembangunan negara. Peranan itu amat penting bagi mencapai matlamat pembangunan mapan dan juga wawasan kemakmuran bersama 30. Selaras keperluan ekonomi semasa, kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian mengorak langkah ke arah automasi dan penggunaan teknologi tinggi. Tema sambutan HTN 2022, Jajaran Pendigitalan Tanah Merentasi Sempadan, menggambarkan usaha komprehensif ke arah transformasi pentadbiran tanah secara digital setelah negara dilanda pandemik COVID-19. Kajian dan cadangan sedang diteliti untuk melaksanakan perundangan tanah dalam kerangka elektronik dengan pengenalan kepada konsep private cloud, hak milik elektronik dan proses perserahan serta pendaftaran secara dalam talian melalui pindaan yang dicadangkan dalam Kanun Tanah Negara ini. Perasmian HTN 2022 diadakan di Putrajaya. Berlangsung sama persidangan pentadbiran tanah. Fokusnya meningkatkan kefahaman berhubung kerangka asas pendigitalan, isu dan cabaran serta solusi terbaik yang boleh dilaksana. 3 kertas kerja dibentang, antaranya pendigitalan oleh pihak mampu serta pelaksanaan e-tanah dan sesi plenary bagi ketersediaan pentadbir tanah mengorak langkah menerusi sistem elektronik. Pentadbiran tanah kita buat masa ini sudah kukuh. Cuma masih ada lagi konsep-konsep manual dalam pengurusan tanah di peringkat negeri-negeri. Kita mahu sejajar dengan perkembangan teknologi terkini dengan intelligent artificial AI dan juga Revolution in the Industrial IR 4.0, juga big data, private cloud. Kita tak mahu ketinggalan. Kita tak mahu ketinggalan supaya pentadbiran tanah mengguna pakai sistem teknologi terkini ini untuk kita menambah baik urusan-urusan pentadbiran tanah supaya urusan-urusan ini memudahkan rakyat. Tahun lalu, pencapaian membanggakan diperoleh menerusi 4 pentadbiran tanah negeri yang mencapai prestasi 100% pendaftaran pindah milik tanah dalam masa 1 hari. Agensi itu ialah Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kedah, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Pahang. Dalam pada itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli komited melaksanakan jajaran pendigitalan tanah berentasi sempadan menerusi sistem e-tanah. Sistem pentadbiran tanah elektronik bersepadu dan komprehensif itu memudahkan masyarakat berurusan dengan pentadbiran tanah. Sebenarnya sistem ini diguna pakai untuk supaya memudahkan pengguna untuk mereka membuat transaksi tanah ini daripada satu tempat ke satu tempat secara online, ataupun secara digital. Ini boleh memudahkan pengguna lah sebab proses dia cepat dan dia tidak membebankan rakyat yang menggunakan sistem ini. Pembukaan semula pintu sempadan darat Brunei Darussalam hari ini memberi banyak manfaat kepada penduduk di utara Sarawak, terutama Limbang dan Lawas. Ini membolehkan perjalanan transit melalui negara itu bagi tujuan ke Miri atau Sabah. Alhamdulillah, dengan adanya pembukaan sempadan ini, kita dapat merasakan kemeriahan kehidupan balik seperti sedia kala, di mana khususnya aktiviti ekonomi juga akan berjalan seperti biasa, terutama kenderaan-kenderaan yang membawa keperluan harian itu akan boleh berjalan seperti biasa. Maknanya perniagaan akan berlangsung seperti biasa. Maknanya saudara mara memang ada di Brunei dan juga di Malaysia. So maknanya dalam hal ini pembukaan sempadan ini memang telah
telah memberi impak yang sangat baik kepada kedua-dua negara dalam menjalani kehidupan seharian. Oh, rasa memang happy lah. Boleh limpaskan, boleh pergi mana-mana, senang lagi. Dulu mau beranak susah sekarang okey lah, senang sudah ni. Ini pendapat saya, rasa bersyukur lah. Okey, jadi sekarang ni kita boleh ni lalu sudah. Okey, jadi kami pun mengucapkan terima kasih lah kepada negara Brunei Darussalam kerana memberi peluang lah kepada rakyat Malaysia untuk lalu. Bertemu kembali. Penglibatan Malaysia dalam rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik IPEF membolehkan negara menangani masalah dihadapi syarikat-syarikat yang dikenakan Perintah Pelepasan Penahanan WRO oleh Jabatan Kastam dan Perlindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat. Ketiadaan struktur perjanjian rasmi antara Malaysia dan Amerika menyebabkan banyak isu berkaitan tidak dapat diselesaikan. Beberapa syarikat tempatan dikenakan WRO sekaligus mengakibatkan ekspor beberapa produk disekat. Secondly, of course, since it is not an FTA, it doesn't have element of market access. So what we have proposed to the Secretariat of IPEF to incorporate the element of capacity building in IPEF. Alhamdulillah, Washington DC bersetuju dengan cadangan Malaysia supaya technical assistance and also capacity building menjadi pillars yang penting dalam IPEF, dan ini memberi ruang kepada ekonomi baru untuk mengurangkan gap pembangunan. Beliau berkata demikian ekoran wujud dakwaan mengaitkan IPEF sebagai platform geopolitik pro-Amerika. Dilancarkan pada Mei lalu, IPEF turut dianggotai 12 negara lain, antaranya Australia, India, Indonesia, Jepun dan Korea Selatan. Dalam perkembangan lain, Persatuan Ekonomi Malaysia-Jepun dan Persatuan Ekonomi Jepun-Malaysia diminta untuk memberi fokus kepada sektor baharu yang inovatif dan bernilai tambah. Datuk Seri Muhammad Azmin mahu pelaburan berkualiti tinggi dan berteknologi tinggi selaras aspirasi pelaburan nasional. Ini termasuk sektor elektrik dan elektronik, farmasutikal, ekonomi digital, aeroangkasa dan industri kimia. Kita yakin pelaburan-pelaburan ini dapat menarik pelabur ke dalam negara kita dengan meletakkan jumlah pelaburan yang cukup signifikan, di samping memastikan ianya adalah pelaburan yang berteknologi tinggi dan berkualiti. Saya juga telah menggesa supaya pelaburan baru ke dalam negara mesti juga membantu mewujudkan ekosistem perniagaan dan juga rantaian bekalan di kalangan SMEs dalam negara. Beliau menyatakannya selepas majlis menandatangani MOU antara OFO Tech Sendirian Berhad, Sumitomo Corporation Asia serta Oceania Private Limited Cawangan Kuala Lumpur dan SoftBank Corporation. Kementerian Kewangan mempelawa sektor swasta termasuk perniagaan dan pakar percukaian memberi maklum balas kepada Kertas Konsultasi Awam KKA Bajet 2023. Penerbitan KKA itu pelengkap kenyataan Prabajet 2023 yang diterbitkan pada 3 Jun lepas. Inisiatif yang dimulakan sejak tahun lepas bertujuan menambah baik dan meningkatkan penglibatan semua pihak dalam proses penyediaan bajet tahunan. Pihak yang ingin memberi maklum balas boleh berbuat demikian sebelum atau pada 15 Ogos ini. KKA tersebut dimuat turun melalui laman sesawang tertera. Kementerian Kewangan juga akan menerbitkan beberapa KKA Bajet 2023 berhubung pembiayaan bagi pembangunan mampan,
penerapan prinsip alam sekitar, sosial dan tabik urus bagi syarikat berkaitan kerajaan dan pelaksanaan subsidi bersasar. Kerajaan yakin penerbitan KKA akan menyediakan lebih banyak peluang kepada semua pihak berkepentingan untuk memberi maklum balas masing-masing. Sekaligus membolehkan kerajaan merangka bajet tahunan yang memenuhi keperluan rakyat serta selaras dasar-dasar pembangunan sosio-ekonomi negara. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi dengan membawa beberapa pengesyuran-pengesyuran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu, termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya, jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu, dengan janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Masih bersama berita. Dua kategori radio, satu anugerah khas juri serta tokoh ASA. 5 kategori media baharu turut diperkenal. Yang berusaha Encik Mazmalik Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan. Juga julung-julung kalinya akan memperkenalkan 5 kategori media sosial. Jadi makna media sosial ini kategori baru. 1, drama pendek menerusi YouTube resmi terbaik. 2, seksa pendek menerusi YouTube resmi terbaik. 3, video klip hiburan menerusi YouTube resmi terbaik. 4, pesanan khidmat masyarakat menerusi YouTube resmi terbaik. Dan 5, drama berseri menerusi YouTube resmi terbaik. Antara syarat utama penyertaan ialah rancangan yang pertama kali disiar di stesen penyiaran dan media sosial antara 1 Januari 2020 hingga 31 Disember 2021. Penyertaan dibuka secara dalam talian melalui laman sesawang tertera. Seorang jururawat hospital swasta berdepan tuduhan membunuh bayi kandungnya berusia 8 bulan. Tiada pengakuan direkodkan tertuduh T. Rebekal 30 tahun memandangkan kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Wanita itu didakwa membunuh J. Melvin Jeshuren di sebuah rumah di Kampung Muhibah, Sungai Siput 2 minggu lalu dengan kesan kecederaan pada badan. Tiada jaminan ditawarkan kepada tertuduh. 3 Oktober, sebutan semula kes. Di Mahkamah Magistrate Batu Pahat, 8 individu didenda RM5,000 selepas mengaku bersalah menawarkan pinjaman tidak wujud Julai lepas. Tertuduh berusia antara 18 hingga 30 tahun. Manakala sebutan kes terhadap seorang lagi tertuduh iaitu remaja perempuan berusia 17 tahun ditetapkan 21 September kerana pesalah jubana. Dia dibenar dijamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Sementara itu, di Butterworth, pengarah Yayasan Kemajuan India Wilayah Persekutuan mengaku tidak bersalah atas 11 pertuduhan membabitkan salah guna wang yayasan tahun lalu. Tertuduh M. Govinda Raju, 65 tahun, didakwa menyalahgunakan wang yayasan sebanyak 11 kali dengan jumlah keseluruhan RM86,000. Dia juga didakwa atas 11 pertuduhan pilihan atas kesalahan.
jaminan ditawarkan dan pasport tertuduh perlu diserah kepada mahkamah. Sebutan semula kes pada 1 September. Seterusnya kita ke edisi sukan bersama Syairul Islam. Syai, teruskan. Baik, terima kasih. Kem angkat berat jadi penyelamat. Jaguh silat dunia umum persaraan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Untuk edisi sukan malam ini kita mulakan dengan Sukan Commonwealth 2022. Kem angkat berat terus menjadi penyelamat pada hari ketiga tamasya ini di Birmingham apabila menghadiahkan sebutir pingat perak awal pagi tadi. Ketika beberapa acara sukan seperti berbasikal dan renang gagal menjelmakan kilauan pingat, Badang Negara Muhammad Eri Hidayat menceriakan kontingen negara selepas menduduki tempat kedua dalam kategori 73 kilogram. Anak kepada pemenang pingat emas tamasya 1998, Hidayat Hamidun itu meraih tempat kedua menerusi kategori 73 kg dengan catatan keseluruhan 303 kg. Pada permulaan angkatannya, Eri terkandas untuk menyempurnakan beban 133 kg dalam snatch pertama. Selepas itu, Eri memperbaikinya menerusi angkatan kedua dengan catatan sama sebelum berupaya melakukan angkatan 138 kg. Bagaimanapun, catatan tersebut tidak berupaya menandingi angkatan dilakukan Acinta Shuli dari India yang meraih pingat emas dengan catatan 143 kg. Juara dari India itu ternyata dalam kelas tersendiri apabila meletakkan penanda arah 166 kg dalam clean and jerk, sementara Eri pula melakukan 165 kg. Kini skuad angkat berat negara berjaya mengatasi pencapaian 4 tahun lalu pada tamasya sama apabila telah menghadiahkan 2 emas dan 1 perak di Birmingham. Sementara itu, Muhammad Eri Hidayat berkata dia tidak dapat menahan kesedihan selepas gagal menepati janjinya kepada bapa Muhammad Hidayat Hamidun untuk meraih emas. Minta maaf ke ayah saya. Saya janji ke ayah saya dapat emas. Tapi lepas itu maafkan saya. Utamanya semua peminat sukan angkat berat Malaysia dan jurulatih saya daripada saya kecil sampai besar. Saya minta maaf lah. Saya tak dapat tunaikan janji kali ini. InsyaAllah 4 tahun ini. Tapi sebalik Eri bagaimanapun mengakui masih tetap berpuas hati kerana dapat mengatasi pencapaiannya di tempat kelima pada edisi 2018 di Gold Coast, Australia. Baik, sementara itu harapan negara untuk melihat kilauan pingat keempat daripada sukan angkat berat hari ini tidak kesampaian. Ini selepas wakil negara dalam acara 81 kg Muhammad Nasir Roslan sekadar menduduki tempat ketujuh. Nasir mencatat jumlah angkatan 135 kg bagi snatch dan 165 bagi clean and jerk untuk mencatat jumlah angkatan keseluruhan 300 kg. Pingat emas dimenangi atlet England Chris Murray dengan jumlah angkatan 325 kg yang juga merupakan rekod baru kejohanan. Atlet Australian Kyle Bruce meraih pingat perak dengan jumlah angkatan 323 kg, manakala atlet Kanada Nicholas Vacon meraih gangsa dengan jumlah angkatan 320 kg. Skuad angkat berat negara sebelum ia menyumbang 2 emas dan 1 perak. Dalam hari itu, kejutan dilakar skuad pimpong wanita negara. Selepas berjaya mara ke final acara berpasukan wanita, ia sekaligus memastikan pingat perak kini sudah dalam genggaman. Pasukan negara yang diwakili Caroline, Alice Chang, Lee Xian dan Ho Ying terlebih dahulu mengejutkan juara bertahan India sebelum meneruskan rentak cemerlang dengan kemenangan 3-2 ke atas Wales di separuh akhir.
Dengan kejayaan mara ke final, Kem Pimpong Malaysia memastikan pencapaian pingat dalam tamasya itu bukan kali keempat berturut-turut. Pasukan wanita sebelum ini memenangi gangsa pada 2010 dan Perak pada 2014, manakala Ho Ying Karen berganding bahu untuk mengutip gangsa menerusi beregu wanita di Gold Coast 4 tahun lalu. Mereka dijadual bertemu pasukan pilihan Singapura yang menewaskan Australia 3-0 dalam satu lagi perlawanan separuh akhir. Saudara, bukan sekadar bendera, jalur gemilang yang tersemat di dada sering menjadi pembakar semangat buat atlet kebangsaan, lebih-lebih lagi ketika kekejohanan antarabangsa. Selain membawa nama negara, ia juga tanda pembawanya sedang memikul tanggungjawab di amanah negara. Kita ikuti laporan khas jalur gemilang dan atlet yang disediakan Syarifuddin Arsad. Bagi atlet taekwondo kebangsaan Nur Syazlin Mat Saleh, sehebat manapun kejohanan disertai, jalur gemilang sentiasa perlu dijulang. Ia menjadi bukti bahawa dirinya bukan berjuang sendirian. Sebaliknya, doa dan harapan seluruh negara ada bersamanya. So kali ini saya menyertai dengan usaha, dengan semangat yang tinggi untuk memberikan terbaik untuk Malaysia. Saya mensasakan lebih kurang 2 pingat saya buat balik. Dalam kategori 4 event saya join. Antara eventnya adalah individu pattern, individu sparring, power breaking dan special technique. Jalur gemilang bukan hanya ada di pakaian yang dipakai. Sebaliknya, ia megah tersemat di setiap peralatan sukan. Selaku duta kecil negara, beliau bangga dapat sentiasa membawa jalur gemilang. Perasaan sama dikongsi jaguh powerlifting para negara, Moni Bumi Augustin. Tekad beliau, jalur gemilang perlu dipastikan berkibar di Sukan Commonwealth Birmingham 2022. Okay, untuk last training ni kita orang kebanyakan buat dari segi masuk fasa heavy, tu masuk spesifik akhir sebelum game. Dan kita orang banyak membuat teknik angkatan, belajar teknik angkatan, takut mistik-mistik kecil itu akan terganggu. Saya mengharapkan akan berkibar di sana dan saya tak boleh janji tapi saya akan buat yang terbaik di sana nanti. Ikrar serupa turut dilaungkan para atlet negara. Ini termasuk atlet skuad berbasikal trek, terjun, rugby, squash, bowling padang dan semua yang sedang bertarung di Birmingham. Mereka akui rasa bangga untuk memastikan jalur gemilang terus berkibar datang daripada dorongan keluarga, rakan pasukan dan seluruh rakyat Malaysia. Merah, putih, biru dan kuning, itu adalah warna jalur gemilang kebanggaan kita. Di mana saja kita berada, berbanggalah kita untuk mengibarkan jalur gemilang. Syarifuddin Arsad, Berita RTM. Juara dunia 4 kali Muhammad Al-Jufri Jamari akhirnya secara rasmi mengucapkan selamat tinggal kepada dunia persilatan profesional yang menjadi sebahagian kehidupannya sejak 15 tahun lepas. Jago silat kelahiran Pahang itu berkata, kemenangan yang dilakar pada kejuaraan pencak silat dunia 2022 semalam melengkapkan perjuangannya dalam mengharumkan nama negara di pentas dunia. Al-Jufri menambah koleksi juara dunianya yang keempat apabila merangkul pingat emas dalam kelas F Putra di kejohanan yang berlangsung di Dewan Melaka International Trade Center semalam. Pemenang 4 pingat emas sukan C itu menewaskan pesilat dari Indonesia, Iqbal Chandra Pratama dengan keputusan 35-21. Muhammad Al-Jufri berkata faktor kesihatan merupakan antara sebab beliau berundur dari arena persilatan. Tambah pesilat berusia 30 tahun itu, keputusan untuk bersara sudah banyak kali disuarakan, termasuklah ketika Sukan C 2021 di Hanoi pada Mei lalu, namun terpaksa ditangguhkan selepas dipujuk oleh pelbagai pihak. Saudara, paparan itu mengakhiri edisi Sukan malam ini. Saya Syarul Islam. Kita terus bersama dengan Andy dan Hazel dalam segmen Hashtag. Silakan.
Cahaya bersinar berwarna merah jambu yang menerangi langit pada waktu malam. Hazel. Seakan-akan satu fenomena cahaya yang mengejutkan penduduk sebuah bandar di Australia itu dikongsi dalam segmen hashtag. Imej itu dikongsi Tammy Sumowski dalam laman Facebooknya selepas tertarik dengan cahaya merah jambu berkenaan. Beliau memandu kereta untuk mencari puncanya dan cahaya itu berasal dari sebuah ladang ganja perubatan. Tirai salah satu bangsal di ladang milik syarikat Can Pharmaceutical dibiarkan terbuka sementara lampu LED masih menyala dan memancarkan cahaya pada celah tirai mencipta paparan di langit. Menukar simbol dan huruf menjadi karya seni melonjakkan nama James Cook. Karya artis ini di sebuah studio di London sering mendapat perhatian ramai apabila berjaya menggunakan mesin type pagi menghasilkan portret. Daripada bintang Hollywood Tom Hanks hingga ke buayan raksasa London Eye, karya seni mesin type ini telah dihasilkan bermula 2014. Cook bercita-cita untuk menempatkan nama dalam rekod Guinness World. Sehelai jaket yang dipakai angkasawan Amerika syarikat Buzz Aldrin semasa penerbangan menuju ke bulan dengan menaiki roket Apollo 11 dijual pada harga $2.7 juta Amerika bersamaan 12 juta ringgit dalam satu lelongan di New York. Jaket itu merupakan sebahagian koleksi peribadi milik angkasawan berusia 91 tahun itu. Aldrin merupakan kru tunggal yang masih hidup daripada 3 angkasawan Apollo 11. Sut angkasa lepas yang dipakai di bulan oleh Aldrin dan Armstrong merupakan sebahagian koleksi Museum Udara dan Angkasa Lepas Kebangsaan di Washington. Saudara, berita perdana Isnin 1 Ogos 2022 berakhir di sini. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda anda cintakan negara. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut.
Assalamualaikum, salam hormat bersua menerusi inklusif. Saya Wan Syahrina. Bercakap tentang keusahawanan, kita juga telah mendengar tentang dasar keusahawanan nasional, tentang rangka tindakan keusahawanan sosial dan ini semua membawakan kita mungkin kepada pemikiran sejauh mana sebenarnya anjakan terhadap keusahawanan telah berlaku di negara kita. Pada bahagian pertama, bersama-sama dengan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Haji Omar, anda telah pun mengikuti perbincangannya menyentuh dan berfokus kepada koperasi bersama-sama saya Munawar, dan kali ini Tan Sri, kita ingin memberikan penekanan kepada keusahawanan di negara kita. Mungkin pertama sekali sebagai pembukaan kita ingin tahu kedudukannya sekarang ini, posisinya, adakah telah boleh kita banggakan tahap dan pencapaian serta prestasi usahawan-usahawan kita terutamanya dalam kalangan mereka dalam SME ataupun industri kecil dan sederhana. Tan Sri. Terima kasih banyak Cik Wan yang sudi jemput saya bagi ruang untuk cerita pasal keusahawanan. Jadi kalau tanya macam mana tahap pencapaian, sebenarnya kalau kita lihat dasar kerajaan ni sejak kerajaan Malaysia Nasional lah saya nak cakap, dan memang dah cantik disusun. Contoh bagaimana kerajaan nak menolong berbagai bahagian lapisan usahawan. Contoh, ditubuh beberapa agensi. Contoh Amanah Ikhtiar. Amanah Ikhtiar ni dia kalau nak pinjam Amanah Ikhtiar maksimum hanya 30,000 saja. Lebih 30,000 Amanah Ikhtiar dia tak boleh bagi. Kemudian siapa nak pinjam lebih 30,000 boleh pergi kepada tekun. Tekun nasional ni pula dia hanya boleh bagi pinjam 100,000 saja. Lebih 100,000 tekun tak boleh bagi dah. Okey. Kalau nak pinjam lebih 100,000, mana dia nak pergi? Dari satu lagi agensi dia panggil Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, PUNB, boleh bagi pinjam sampai 10 juta. Nak lebih 10 juta, ada lagi agensi yang lain. Ada SME Bank, kita ada Bank Rakyat, itu yang di bawah kementerian saya lah. Jadi daripada segi bagaimana kerajaan nak membangun, nak tolong usahawan, yang you tanya tadi, bagaimana usahawan kita. Sebab kita lihat bahawa daripada segi keusahawanan ni, ialah Bumi Putera terutamanya. Dari segi pendidikan, alhamdulillah Bumi Putera kita tengok dah ramai berjaya. Ramai dah jadi profesor, ramai dah Bumi Putera. Tapi bila keusahawanan ni agak kurang sedikit. Jadi kerana itulah kerajaan telah menyusun dasar-dasar ini kerana kita nak melahirkan bangsa usahawan supaya keusahawanan yang kita bidang keusahawanan di dalam negara kita ni kita kena kongsi bersamalah. Bersama. Kerana itulah kerajaan, tetapi dalam kita nak membantu usahawan ni, saya nak jelaskan bahawa kerajaan bukan saja tolong usahawan Bumi Putera. Usahawan bukan Bumi Putera pun ada peruntukan-peruntukan dan peluang-peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan, seperti melalui SME Corp, yang satu-satunya agensi yang memberikan grant kepada usahawan. Ini juga kepada bukan Bumi Putera pun kita ada berikan bantuan. Jadi itulah di antara orang kata prasarana yang disediakan oleh pihak kerajaan untuk kita nak melahirkan satu bangsa usahawan ini. Ya. Agensi-agensi yang Tan Sri sebutkan tadi, kita melihat bahawa fokus dan perhatian mereka kepada pembiayaan, kepada pendanaan. Tapi kita ingin tahu sejauh mana selepas itu para usahawan kita ini sentiasa berada dalam track yang betul. Adakah pemantauan dibuat? Bagaimana pula dengan coaching keusahawanan mereka? Kerana kita selalu melihat contohnya coaching ataupun latihan untuk keusahawanan ini selalunya diperolehi daripada jurulatih-jurulatih keusahawanan luar yang charge dengan harga yang mahal. Tapi untuk KUSKOP sendiri, tidak adakah dari kementerian contohnya yang boleh melatih usahawan-usahawan kecil kita dengan berjaya, dengan baik? Okay, terima kasih soalan yang baik. Sebab kadang-kadang kita lihat, saya pun selalu tegur. Saya pun selalu ingatkan agensi bahawa kita ni jangan hanya bagi pinjam. Kita bagi pinjam, siapa nak pantau mereka? Bukan kita nak kacau bisnes mereka, nak memantau. Kita tak nak jadi satu agensi, bagi pinjam, kau sampai masa bayar. Kau tak bayar, kau saman. Kita tak nak menyentuh. Sebab niat kita nak tolong untuk membangunkan dia. Jadi kerana itu kerajaan telah menyusun beberapa langkah. Yang pertama tadi yang macam mana yang kita kata keusahawanan. Memang kalau kita nak melahirkan keusahawanan ni, mungkin dia baru dalam sesuatu bidang, kita adakan dipanggil nama, kita ada INSCAN, Institut Keusahawanan Negara. Di mana INSCAN inilah yang hari ini banyak memberikan peranan untuk melatih usahawan-usahawan berbagai-bagai latihan yang mereka sediakan, dan yuran
kalau kata kursus itu dibawa oleh pihak syarikat swasta, boleh jadi contoh kena bayar 1,000 seorang. Tapi dengan InScan kena juga bayar, biar hanya 100. Sebab itu memang kita kata biar kena bayar sedikit, tak boleh free. Kalau free nanti dia rasa alah benda free kan. Jadi kita takut ada kurang komitmen. Jadi kena yuran. Jadi InScan alhamdulillah hari ini saya lihat telah berjaya membuat berbagai-bagai latihan, dan keadaan sekarang ni pula InScan dia bukan saja latih secara fizikal tapi juga dia melatih melalui online. Jadi itu di antara latihan yang kita ada. Kemudian kita kata kaedah bagaimana cara kita nak memastikan bahawa pemantauan itu dibuat. Jadi kerana itu kita di kementerian kita ada beberapa program. Kita ada program macam licensing, mentor-mentee. Kita ada yang kita akan kenalkan tak lama lagi ni. Kita ada sistem payung. Di mana dengan sistem yang kita ada ni, dia ada anchor ada mentor ada. Jadi mentor dia ni, dia kena bertanggungjawab untuk membantu usahawan yang mereka telah lantik. Kerana kata orang bila kena pantau supaya dia dah kaya lah, mentor ni kerana dia dah berjaya. Jadi dia dah kaya, dia kena share lah bagi orang lain share juga. Jadi maksudnya dia ada satu drama. Jadi dia boleh buka beberapa cawangan. Dan bila buka beberapa cawangan, sekarang ni kita akan buat satu spec ni, satu payung ni. Okey, kita kata kalau saya nak bagi you jadi ejen saya. Jadi kita kena kongsi bersama. Kalau dulu saya saja yang pinjam loan tu saya tanggung. Jadi kalau you lari saya tanggung. Dan ada juga sekarang ni you yang buat pinjaman. Kalau saya lari pula, saya tak tolong, saya mentor, tak tolong, you rugi, you kena bayar. So now kita pendekatan baru sama-sama, we share. Kita dalam syarikat, you pada share, saya pada share. Jadi kita bila kita dapat pinjaman tu nanti, saya sebagai mentor akan kita berkongsi untuk memastikan bahawa kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu untuk kita nak macam saya, kalau saya mentor supaya produk saya ni tersebar luas. Kita juga bila saya untung, bukan saya saja untung, kita share dia untung. Itu salah satu kaedah yang kita akan buat nanti supaya konsep payung ni akan saya harap akan lebih berkesan. Kemudian latihan. Selain daripada kita buat latihan InScan, semua agensi-agensi di bawah, kebanyakan agensi di bawah kementerian saya ni, memang ada dia punya agensi latihan. Yang program-program latihan. Contoh, PUMB, dia ada jumper namanya, buat latihan. Semualah ada tiup, berbagai-bagai agensi ada latihan-latihan kerana kita sedar bahawa usahawan ini mereka ni berminat, tetapi kadang-kadang kalau kurang asasnya, itu yang menyebabkan dia mungkin separuh jalan. Dan juga kita nak menanamkan semangat di kalangan mereka ni, iaitu makan gaji lebih baik daripada berniaga lebih baik daripada makan gaji. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, 9/10 punca rezeki datangnya daripada perniagaan. Jadi inilah beberapa program yang kita buat untuk melatih usahawan, yang kita lihat akan hasil saya tengok. Saya masih ingat lagi. Dulu ada satu agensi. Saya pernah jadi Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi tahun 2008, kalau tak silap saya dulu. Ini saya kali kedua saya kembali kepada kementerian ini. Ada satu agensi. Dia punya NPL bagi pinjam tak bayar dekat 50%. Dan ada berapa lagi bahawa kita NPL cukup tinggi. Ya, orang kata ini dia kerajaan. Dia pinjam, ada yang tak bayar. Tetapi alhamdulillah sekarang ini agensi yang dulu waktu saya belum jadi Menteri Pertanian, Menteri Pembangunan Usahawan ni, tinggi dia punya NPL yang tak bayar ni, tapi hari ini agensi tersebut berjaya reducekan hanya lebih kurang 10% saja. Dia punya NPL. Dia bermakna kesedaran usahawan kita tak macam dah berubah. Mereka berniaga, mereka memang serius nak berniaga dan mereka bayar hutang-hutang. Dan malah yang saya cukup kagum dan rasa berbangga lah,
bila waktu kita bagi moratorium. Kita ingat moratorium ni memang tak payah bayar lah. Tetapi dalam waktu PKP, walaupun kita bagi moratorium, tapi banyak ada yang memilih untuk bayar. Dia bayar macam biasa. Itu nampaknya berapa seriusnya mereka dah mula minat dalam bidang perniagaan ini. Okey, baik. Tan Sri, kalau kita mendengar apa yang Tan Sri sebutkan, saya rasa usaha-usaha ini perlu dipuji bahawa memang ada iltizam untuk meningkatkan, memberikan anjakan paradigma kepada keusahawanan kita. Namun kita tahu dasar polisi mengambil masa untuk dijalankan, untuk dirangka, dijalankan, diimplementasi. Sedangkan perubahan zaman dan teknologi yang memberikan kesan secara langsung kepada keusahawanan itu terlalu pantas. Dinamisme dalam kita mempelbagaikan kemampuan ataupun keupayaan keusahawanan kita itu, adakah kementerian dan kerajaan berada pada landasan yang cukup pantas, cukup betul bersama dengan perubahan teknologi ini? Ya, memang. Orang kata kalau kita tak ikut pada zaman, kita akan ketinggalan zaman. Ada kita kena pegang prinsip itu. Jadi sekarang ni apa perubahan di antaranya seperti yang kata tadi, waktu sekarang ni zaman IT. Betul. Internet IT. Waktu waktu PKP dulu, saya pun terkejut juga bila tengok angka di samping beribu usahawan di tepi jalan tutup, tak boleh berniaga. Rupanya dalam diam-diam beribu orang untung berniaga kat mana? Online. Rupanya dalam waktu PKP tu bisnes online tumbuh macam cendawan. Dan memang mendatangkan hasil yang lebih baik. Jadi begitu juga sekarang ini dengan kemudahan-kemudahan Grab, pengangkutan dan sebagainya kita ada, maka dah sampai masanya sekarang ini bahawa perniagaan online ini menjadi keutamaan kepada kementerian. Dan sebelum ini pun sebenarnya kementerian ni dia ada macam-macam bisnes online. Kita macam kita ada Warungku, satu agensi, kita ada Beli, semua ada. Tapi sekarang ni apabila kita tengok bahawa kepentingan untuk berniaga online ini amat penting, kita kena selaraskan. Kan itulah kita di kementerian kita kata kita satu kan, kita panggil MyMall nama dia. MyMall ni kita baru lancar dan kita harap MyMall ni dan hajat kita dia satu hari nanti boleh bersaing macam Shopee, macam itulah, supaya kita nak membantu memasarkan dan memberi peluang perniagaan online kepada usahawan tempatan, yang mana kita lihat bukan saja hasil produk mereka ini berjaya dijual di dalam negeri, malah banyak dia dah sampai ke peringkat antarabangsa. Overseas pun dah mula order kepada produk-produk tempatan kita hanya melalui online. Jadi memang kita lihat bahawa perniagaan online ini menjadi keutamaan kita, dan kita itulah di antara kursus yang kalau kita tengok InScan, itulah salah satu kursus yang dia nak percepatkan. Artinya yang diberikan keutamaan ialah berniaga atas talian. Kebanyakan mereka yang menceburi perniagaan dalam talian ini ialah siswazah dan orang muda. Dan kadang-kadang mereka ini merasakan mereka terkeluar daripada kitaran keusahawanan tradisional yang biasa. Mereka mungkin tidak datang kepada agensi-agensi di bawah Kementerian Tan Sri. Mereka mungkin tidak mengadu masalah mereka dan cabaran mereka. Tapi mereka ada dan mungkin terlepas dari perhatian kerajaan. Apa pula untuk golongan seperti ini? Ya, betul. Saya setuju apa yang Cik Wan cakap tadi. Kerana orang muda-muda sekarang, budak muda ni, saya pun agak kagum lah. Dia tak ada zaman saya dulu lagi ni, berniaga secara lama. Saya sekarang ni, saya telah pun mendapat maklumat, rupanya ramai anak-anak muda ni berniaga tanpa pinjaman. Dulu siapa nak berniaga, mara bagi pinjam, semua banyak bagi loan, bagi pinjam. Tapi sekarang ni dah ramai lah anak-anak muda kita yang berniaga tanpa pinjaman, dia mula modal sendiri. Tapi contoh, ada satu anak muda, Aroktik, dia ni buat produk makanan. Ada telur masin dengan konflik ni. Okey. Dia bermula, banyak ni saya tengok, yang saya dah jumpa ni, banyak bermula daripada rumah dan sekarang dah ada kilang.
Sekarang dah ada kedai besar. Daripada pekerja 2 orang, hanya ada 20 pekerja. Kerana apa? Saya tengok mereka mula dengan duit sendiri. Mula ada modal 500, 1,000. Dia mula dengan online. Online dia tak ada modal banyak. Jadi itu saya amat membanggakan anak-anak muda ni. Itu yang pertama. Namun demikian, kita tidak nafikan ramai anak-anak muda yang minat berniaga, tetapi dia tak ada modal. Itu. Jadi kita faham tambah graduan. Dah habis saja belajar, PTPTN dah menunggu hutang. Nak beli kereta, nak beli kemudahan. Kerja tak dapat lagi. Kerja tak dapat lagi. Hutang PTPTN dah berjalan. Dia nak berniaga bagaimana pula. Nanti kena belak-belak list, tak boleh ada buat loan pula. Jadi kerana itu insya-Allah kita telah merancang, kita akan letak satu program lah, kita push, kita nak berikan satu golongan usahawan ni. Saya nak cadangkan kepada kerajaan supaya golongan usahawan ni kita mesti memberikan keistimewaan kepada mereka. Bukan keistimewaan, berikan kemudahan kepada mereka. Contoh macam mana kita sekarang ni macam mana kita menolong usahawan informal. Usahawan informal ni ialah yang makcik-makcik, orang usahawan yang berniaga tak ada lesen. Tak ada lesen berdagang, berniaga online. Kita ada bagi loan, dia bagi itu dia bagi SPIM namanya. Skim perusahaan informal dan mikro. Ini skim ni nak bagi tahu. Kerajaan bagi peruntukan 200 juta. Wow. Tapi bagi tak banyak. Maksimum 10,000. Yalah dia nak berniaga kecil-kecilan, takkan banyak. Bagi 10,000. Tapi keistimewaannya, walaupun kita bagi 10,000, tak ada interest. Free interest. Baik. Dan pinjaman dia tahun depan dia baru bayar. Baik. Kita bagi. Dalam 200 juta yang kerajaan peruntukan tahun ini, saya dimaklumkan oleh pihak Tekun dah habis 200 juta. Baik. Dah habis. Jadi untuk Siswaza untuk itulah. Jadi itu saya terfikir kalau kita boleh membantu usaha-usaha informal ni, ingat dah sampai masa kita bantu pula usaha-usaha Siswaza. Jadi mungkin kita nak cadang satu skim, dia nama push nama skim ni, PUSS kita cadang. Di mana usahawan mana graduan saja yang nak mula berniaga, okey, kita boleh bagi grant. Grant permulaan, katalah dia kursus. Kita ada satu kursus, dia dah latihan, dia nak mula berniaga. Baik. Dia nak mula berniaga, modal katalah 1,000 sampel. Tapi kita jadi cara kita nak bantu ni, kita akan tengok berapa kita bagi dia grant. For example, kita cadang bagi 20,000 grant. 80,000 lagi you kena buat loan. Something like that. Baik. Jadi ini saya tengah rancang, dan ini kalau kita dapat, kita cuba laksanakan bajet tahun depan. Kalau saya kira nanti Tan Sri perlu kembali lagi untuk bercerita tentang perkembangan push ini. Kita ingin tahu lebih lanjut lagi. Untuk waktu ini kita harus berakhir di sini dulu. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih untuk anda juga yang setia menonton Inklusif. Jumpa lagi pada lain masa. Terima kasih.